Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Bab Qada'ul Hajah, adab Qada'il Hajah. Kita dah masuk hadis yang ke-6. Qala musannif wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghawwata rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma wa an sahibihi wa la yatahaddatsa fa inna Allaha yamkutu ala dhalik. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu As-Sakan wa Ibnul Qattan wa huwa ma'lul. Yang bermaksud, diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang lelaki berak, maka hendaklah tiap-tiap orang daripada kedua-duanya sama-sama berlindung, maksudnya berjauhan, dan janganlah berbual, maka bahwasanya Tuhan murka atas yang demikian itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Ibnu As-Sakan dan Ibnu Qattan, hadis itu sahih, padahal ia ma'lul, artinya hadis buruk. Ada perbahasan. Hadis ini menceritakan tentang, yang pertama berkaitan tentang hukum apabila seseorang hendak qada hajat, ada dua orang mestilah berjauhan. Sebelum ini kita dah sebut berkaitan tentang walaupun kita qada hajat, buang hadas kecil ataupun hadas besar, maksud saya buang hadas kecil iaitu berak ataupun kencing, mestilah menjaga aurat, kerana aurat itu wajib. Walaupun dalam kita buang air kecil ataupun buang air besar, maksudnya qada hajat, maksud jaga aurat dekat sini, jangan kita dedah kepada orang lain lihat. Terutama lagi apabila kita berdua-duaan ataupun ramai. Kalau zaman dulu kita sebut tandasnya mungkin kalau Arab di padang pasir, kalau dekat Asia kita ni mungkin dalam hutan, maka tak boleh sebelah-sebelah. Kalau zaman moden, tandas awam. Kalau tandas awam, kalau dalam tandas yang dibuat partition ada pintu tu, tu tak ada masalah. Maksud berjauhan dekat sini, sama ada lindung, maka tak apa. Bersebelahan, kalau ada partition ada sesuatu melindung, tak apa. Kalau tak, mesti berjauhan. Contohnya kita buang air kecil yang tempat berdiri tu, yang tu tak boleh. Kenapa? Kita tak ada jaminan bahawa ni kawasan kita, tak ada siapa menceroboh. Tak boleh. Ada orang datang, dia suka nak tepi kita, dia datang, boleh, tak ada masalah. Kita tak boleh halau dia. Maka ini adalah larangan. Minggu lepas ada sahabat kita tanya, Ustaz, boleh tak menyanyi ketika buang air besar? Ketika buang air besar. Dalam hadis ni Nabi sebut fa inna wala yatahaddatsa, dan janganlah berkata-kata. Berkata-kata kat sini umum, bercakap ataupun menyanyi termasuk. Tak boleh. Fa innallaha yamkutu ala dhalik,
sesungguhnya Allah yang kutu, ai abghadul, ai asyaddu baghdha, beramat ataupun sangatan kebencian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah tak suka orang yang sedang buang hadas, buang air kecil ataupun buang air besar, dia bercakap-cakap. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang qada hajat, lalu seorang sahabat lelaki di hadapan Rasulullah, maksudnya Nabi buang qada hajat di tempat mungkin agak dalam. Seorang lelaki tu nampak Rasulullah sedang qada hajat, dia bagi salam. Falam radda alaih, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menjawab salam itu. Kalau kita tahu hukum memberi salam adalah sunat, menjawab hukumnya adalah wajib. Perkara wajib Nabi tak menjawabnya. Menunjukkan ketika qada hajat ini amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan ulama, sekiranya untuk cakap apakah hukumnya, sebagian ulama menyatakan asal hukumnya adalah haram kerana nahi, larangan itu yufidu ila tahrim, membawa maksud kepada pengharaman. Cuma dalam mazhab Syafi'i menyatakan makruh, kerana dalam mazhab Syafi'i menyatakan bercakap adalah makruh. Itu adalah pandangan mazhab Syafi'i. Adapun pandangan mazhab lain berdasarkan beberapa hadis, ada riwayat yang lain, mereka berpandangan adalah haram bercakap. Jadi walaupun pandangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menyatakan makruh, kita kena ingat di sana ada jaminan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Imam Syafi'i berpandangan sebagaimana dinyatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarah kepada matan Abi Syuja', yang maksud yang kutu, murka, bukan semua perkara murka itu menjadi haram. Kerana ada Allah, hadis yang mana Nabi sebut abghadul halal ila Allah at-talaq. Perkara yang amat Allah murka, yang amat Allah benci adalah talak. Adakah talak itu hukumnya haram? Seorang lelaki, dia dah tak boleh bersama dengan isteri dia, dia nak menceraikan isteri dia, adakah hukumnya haram? Tidak, dibenarkan. Sekiranya dia talak ketika perempuan itu dalam keadaan suci, maksudnya bukan haid. Dalam keadaan suci itu dipanggil talak sunnah. Maksudnya kalau talak yang satu lagi dipanggil talak bid'ah, itu dalam keadaan isterinya ataupun perempuan itu dalam keadaan haid, keadaan suci, maka dipanggil talak yang dibenarkan. Maka hukumnya adalah harus dibenarkan. Cuma di situ Nabi sebut abghadul halal, perkara halal yang sangat dimurkai oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah adalah talak, at-talak. Maka Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menyatakan dekat begitu juga Allah, hadis ini menyebut fa innallaha yamkutu ala dhalik, maka bahawasanya Allah itu sangat murka ke atas perkara itu, iaitu bertutur ataupun bercakap-cakap ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Maka Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i berpandangan hukumnya adalah makruh. Sebagaimana halal talak juga. Talak halal tapi mendapat kemurkaan oleh Allah. Macam juga bercakap boleh tetapi mendapat kemurkaan Allah, tak sampai tahap haram. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i, pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi orang yang bercakap sekiranya ada perkara yang penting ataupun darurat, maka dibenarkan. Contohnya ada ular ataupun ada sesuatu perkara bahaya, diminta tolong, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak gayut, janganlah. Dalam tandas ada deringan, kita pun tengok, kita pun sembang dalam tu, sedar-sedar setengah jam dalam tandas. Perkara ini kalau boleh kita elak, sebab Allah berikan, Nabi sebut perkara ini dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagilah menyanyi, tak boleh, sebab tidak ada darurat dekat sana.
Lain dia kata, ustaz, kalau saya tak menyanyi, tahi tak keluar. Tahi itu dia keluar apabila saya menyanyi. Kalau doktor cek dah buat pengesahan, memang betul. Tu dah sampai tahap darurat lah. Tapi kalau tak darurat, maka tak boleh. Ini adalah larangan yang Nabi SAW sebut. Dekat sini ada dua hukum hadis ni. Yang pertama, tak boleh kita berdamping ataupun dekat-dekat kerana untuk menjaga aurat. Sebagaimana kita sebut, walaupun dalam qada hajat, buang air kecil ataupun buang air besar, tak boleh kita dedahkan aurat kepada orang lain. Tak boleh. Walaupun kita buang air kecil ataupun buang air besar. Hadis yang kita sebut tadi ustaz, yang ustaz kata hadis Muslim tadi, sahabat lalu nampak Nabi, ya, Nabi pergi tempat kawasan dalaman, maksudnya tempat kejauhan sikit, sahabat nampak boleh jauh, sahabat bagi salam. Zaman sahabat ataupun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya mereka ni qada hajat tempat pedalaman. Maksudnya kalau lembah pasir lah, pergi dalam. Dia tak adalah tandas seperti zaman kita sekarang ni, dalam rumah ada tandas. Tak. Zaman dulu, zaman Rasulullah dulu, mungkin kita pun zaman 50-an 60-an pun macam tu. Tandas tak ada dalam rumah. Saya rasa zaman sekarang ni pun masih ada lagi. Orang Arab Badui masih buang air kecil, buang air besar di tempat bukit-bukit. Sebab saya pernah di Yaman buat ekspedisi ke kawasan kampung Badui. Kalau nak pergi tu memang tak boleh pergi dengan kenderaan, kena jalan kaki. Sebab di tengah-tengah wadi, lembah gunung, memang bukit-bukit tinggi, kita jalan kaki. Dalam perjalanan tu banyak bom yang mempunyai bau. Jadi kita elak sini, elak sana. Memang banyak. Jadi bila saya sampai kawasan tu, memang ya, perumahan mereka memang tak ada tandas dalam. Kalau dia nak buang air kecil, buang besar, dia pergilah kaki bukit. Jadi memang ada sampai sekarang. Hukum kalau nak buang air kecil macam tu ataupun air besar keadaan macam tu, mestilah berjauhan. Tak boleh dekat-dekat. Boleh bersembang-sembang, boleh tengok, boleh tengok sembang-sembang, maka tak boleh dalam Islam, dilarang. Maka kalau kita sebut tandas awam yang kencing berdiri tu, yang pertama kesalahan dia mendedahkan aurat, kerana tidak ada jaminan orang lain boleh datang tengok. Yang kedua, kesalahan dia adalah tak basuh. Memang tak ada pipe untuk basuh. Yang ketiga, kalau lah dibasuh, tu tak apa. Kalau tak basuh, memang najis pada dirinya dan pada pakaiannya. Dia bawa pergi kepada sembahyang, maka tak sah solatnya. Yang ketiga, dari segi perbahasan ulama, kencing berdiri. Ada sahabat tanya juga minggu lepas, kencing berdiri. Ada hadis dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana hadis itu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Ada perbahasan ulama. Sebagian ulama mengambil hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing berdiri, dan mereka menyatakan kencing berdiri itu haram. Ada sebagian menyatakan makruh disebabkan perbuatan Nabi sendiri. Kerana kaedah yang kita ketahui, apabila ada larangan daripada Rasulullah, setelah itu Nabi buat, maka menunjukkan larangan itu bukan larangan tahrim, akan tetapi karahah, larangan makruh. Maka sebagian menyatakan makruh. Pandangan yang menyatakan haram, mereka berdalilkan, berhujah ketika darurat. Maksudnya orang Arab apabila dia sakit tulang belakang, mereka akan alhamdulillah, mereka akan kencing berdiri. Dan hadis itu menceritakan Rasulullah membuang air kecil berdiri di tempat yang kita kata tempat sampah lah, tempat kotor. Memang ia ada hadis dalam hadis Muslim, dalam bab masul khaffain, sapu dua khuf. Dalam bab istinja juga, nanti dalam bab masul khaffain, sapu dua khuf, itu hadis itu ada menceritakan di mana Rasulullah buang hadas kecil berdiri. Jadi perbahasan ulama di situ, ada yang menyatakan haram, berdalilkan yang kita sebut tadi kerana darurat. Rasulullah mungkin dalam keadaan uzur, ketika itu Rasulullah kencing berdiri. Dalam
Mazhab Syafi'i menyatakan dan Imam Nawawi juga berpandangan adalah makruh. Kerana perbuatan Rasulullah itu menunjukkan larangan itu tidaklah larangan haram. Maka di situ boleh kita buat kesimpulan kencing berdiri mungkin kita katakan dalam mazhab Syafi'i adalah makruh kerana Rasulullah sendiri melakukannya. Jadi itu perbahasan ulama yang panjang. Cuma kita dah sebut kat sini orang kencing tanah awam itu pertama berdiri mungkin makruh. Yang kedua, yang menjadi haramnya auratnya akan terdedah. Sekarang ni tidak ada jaminan auratnya akan terpelihara. Kerana orang lain boleh duduk tepi dia, datang sembuh, datang kencing sebelah dia tak ada masalah dan boleh tengok. Orang lain datang boleh tengok. Itu adalah satu perkara yang mendedahkan aurat, maka dilarang oleh Islam. Dan juga hadis ni menyebut kalau ada 2-3 orang lebih maka kena berjauhan. Kalau dekat sembuh kat dinding tu memang tak boleh berjauhan. Kalau datang 5 orang, 5 orang lah berderet tepi tu, berdekat-dekat, maka ini adalah bercanggahan dengan ajaran Islam. Ada soalan? Okey, tak ada. Kita terus hadis yang ke-7. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabulu wa la yamassaha minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada menyentuh seseorang daripada kamu sekalian zakarnya dengan tangan kanannya, dan tiada membersihkan seseorang daripada kamu sekalian dari berak dengan tangan kanan, dan jangan menghembuskan nafas di dalam bejana, maksudnya minum air bernafas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Hadis ini menceritakan tentang larangan di mana Nabi SAW melarang seseorang membersihkan najis dengan menggunakan tangan kanan. Dalam kitab Kifayatul Akhyar menyatakan ijma' ulama mengharamkan orang yang membasuh najisnya dengan tangan kanan, kecuali tangannya ada tangan kanan je, tangan kiri tak ada, itu lain. Ni apabila dia ada tangan kiri dan tangan kanan, tidak ada apa yang melarang ataupun menghalangnya daripada menggunakan tangan kiri. Kalau tangannya cedera dan sebagainya, itu lain. Kena siming ke, cedera ke, itu lain. Ni tangannya sehat, boleh guna, tapi saja nak buat pilihan tangan kanan, menggunakan tangan, maka hukum ijma' menyatakan haram. Adapun istinja bil hajar, istinja menggunakan batu, ada ikhtilaf ulama. Menggunakan batu sebelah tangan kanan, dia tak basuh. Yang tadi dikatakan ijma' apabila dia guna tangan basuh, guna tangan terus. Kalau menggunakan batu, guna tangan kanan, guna batu. Itu ada perbahasan ulama. Sebagian menyatakan tidak haram, adalah makruh. Ala kulli hal, cara zahirnya jamhur ulama menyatakan haram juga, kerana larangan ini umum, sama ada batu ataupun tangan. Jadi menggunakan batu ada sedikit perbahasan ulama, ikhtilaf. Adapun menggunakan tangan, ijma' ulama adalah tahrim, tak boleh membasuh najis, iaitu terutama ketika berak dan kencing menggunakan tangan kanan, kerana tangan kanan ini untuk melakukan perkara yang mulia. Di mana hadis Nabi sebut, Nabi ni suka tayammanu, Nabi ni suka mengkanan dalam bersikat, dalam pakai selipar, masuk keluar masjid, masjid benda yang baik. Itu adalah Nabi SAW akan melakukan sebelah kanan, termasuk sikat rambut dan sebagainya. Jadi untuk menggunakan sebelah kanan, tangan kiri ni untuk melakukan basuh najis, terutamanya berak dan kencing. Siapa yang basuh tangan kanan,
Ijma' ulama menyatakan haram. Yang kedua adalah tanafas, iaitu ketika minum air, dia bernafas dalam ketika diminum air. Sebagaimana kita ketahui, sunnah Rasulullah, kita minum air 3 kali. Maksudnya apa tujuan dia 3 kali? Sebab untuk kita bernafas, minum dan kita nafas kat luar, minum, kita nafas kat luar. Wallahualam apa hikmah dia, cara zahirnya kita tak tahu. Wallahualam, mungkin ahli saintis boleh kaji. Kalau kita sedut oksigen, kita keluar. Jadi itu dari saintis, mungkin ahli sains, pakar-pakar saintis boleh mengkaji dari segi situ. Cuma dari segi Islamnya, ketika minum air, kita bernafas dekat situ. Minum, bernafas, minum lagi, bernafas kat situ. Itu dilarang. Persoalannya, ada perbahasan ulama. Adakah larangan tu bitahrim ataupun larangan sekadar maksudnya tahapnya makruh. Jadi cara zahirnya, setiap larangan yufidu ila tahrim. Cara zahirnya adalah tahrim. Kecuali ada membuktikan di mana, sebagaimana kita sebut tadi, kencing berdiri tadi, ada dalil hadis Bukhari, Muslim yang meriwayatkan bahawa Rasulullah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Sekiranya ada dalil sedemikian, maka adalah makruh. Adapun yang ni tidak ada meriwayatkan. Yang ada riwayat bahawa Rasulullah akan minum air tiga kali. Maksud Nabi minum dan Nabi akan bernafas, dan Nabi minum lagi, Nabi nafas dan Nabi minum lagi. 3 kali Nabi minum, menunjukkan Nabi tidak bernafas dalam minuman. Ini adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab qada hajah, tidak boleh kita qada hajah ataupun bersihkan najis itu dengan tangan kanan. Adalah diharamkan bil ijma', cara ijma', menggunakan tangan direct terus. Ada soalan? Okey, Tio. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, jangan mentiup dalam makanan kamu. Tiup makanan yang panas, jangan ditiup. Itu ada larangan. Itu perbahasan ulama, adakah larangan itu haram ataupun larangan itu adalah makruh? Itu ada perbahasan. InsyaAllah mungkin kita akan perbahasankan dalam bab yang lain. Cuma kita nak sebut kat sini, hadis ni menyebut kerana ada kaitan yang mana Nabi sebut basuh tangan kanan dan juga menafas. Nafas yang dimaksudkan kat sini adalah bernafas ketika minum air. Yang tadi, persoalan tadi, tiup makanan yang panas, maka ya, ada larangan. Nabi SAW melarang, ada hadisnya. Dan ada kitab Tibbun Nabawi, satu kitab Tibbun Nabawi, perubatan sunnah. Dalam kitab itu menceritakan tentang bagaimana cara pemakanan sunnah, cara perubatan cara sunnah, dan dalam itu juga ada menceritakan tentang, itulah hadis larangan kita meniup makanan. Dari segi hikmahnya, wallahualam, mungkin akan kita dapat perbahasan ketika bab itu nanti. Ada soalan lain? Tak ada, kita sambung hadis yang ke-8. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbalal qiblah bi ghaitin aw baulin. Dalam kitab tu tulis dua sakinah salah, waw baris mati dan lam pun baris mati. Aw baulin aw an nastanjia bil yamini au nastanjia bi aqalli min thalathatin ahjarin au an nastanjia bi raji'in au azmin. Rawahul Muslim. Diriwayatkan daripada Salman radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegah kami menghadap kiblat dalam berak atau kencing, atau bahawa kami beristinja
dengan tangan kanan, atau bahawa kami beristinja dengan kurang daripada 3 anak batu, atau bahawasanya kami beristinja dengan ketul-ketul tahi binatang yang dah kering, atau dengan tulang. Hadis ini menceritakan tentang di mana Nabi SAW melarang. Yang pertama, ketika qada hajat menghadap kiblat. Hadis ini tidak menyebut ataupun membelakangi kiblat. Ada riwayat lain di mana riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah sama ada menghadap ataupun membelakanginya. Menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat dilarang oleh Nabi SAW. Perbahasan ulama sama ada membelakangi ataupun menghadap kiblat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada perbezaan di antara terlindung dengan terbuka. Maksudnya macam ni, apabila seseorang pergi qada hajat di tempat yang terbuka, contohnya di padang pasir ataupun di dalam hutan, maksudnya terbuka, tidak ada dinding, tidak ada hijab, tak ada partition, tak ada benda yang halang, maka hukumnya adalah haram kita menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Kalau kita qada hajat tempat yang tertutup macam tandas kita, kan tertutup macam tu kan, maka hukumnya adalah makruh apabila menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Hukumnya adalah makruh. Jadi kalau masjid, bagusnya rumah kita ke apa ke, kalau kita nak buat tandas, biarlah jangan menghadap kiblat. Syarriqu au gharibu, Nabi sebut. Menghadaplah sama ada barat ataupun timur. Maksudnya bersalahan kiblat. Kalau contohnya ada riwayat lain jangan menghadap matahari ataupun bulan. Jadi kalau kita tengok matahari jatuh, biasanya kalau Asia ini matahari jatuh itu adalah kiblat kita. Kalau barat, matahari jatuh bukan kiblat dia, matahari naik itu adalah kiblat dia. Kalau utara, Rusia, matahari naik itu bukan kiblat dia, matahari jatuh itu pun bukan kiblat dia, kerana di utara. Maksudnya matahari itu adalah di sebelah kiri dia. Jadi kanan dia mengkanankan. Maksudnya kita arah kiblat ni bukan melihat hanya sekadar matahari naik turun. Itu adalah istilah matahari terbenam, itu adalah untuk orang Asia. Untuk orang barat, kalau kita guna istilah matahari terbenam itu adalah kiblat kita, orang barat tentulah membelakangi. Jadi tak, orang barat mungkin sebelah barat sana matahari terbit itu adalah kiblat dia. Kalau Rusia dia lain. Jadi orang yang beristinja, buang qada hajat ini, buang air kecil ataupun air besar, jangan menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Jadi berlawanan. Kalau macam ni menghadap sanalah, serong sikit tak apa, jangan betul-betul kena kiblat ataupun membelakangi. Kalau kita kena, hukumnya makruh apabila ada dinding, maksudnya ada partition, ada tutup tandas kita sebagainya. Kalau terbuka macam dalam hutan ke, terbuka padang ke, semak ke apa ke, maka dalam mazhab Syafi'i adalah haram. Ada pandangan lain selain pada Imam Syafi'i, mereka menyatakan sama ada tertutup ataupun terbuka hukumnya sama, adalah haram. Maksudnya dalam tandas yang tertutup bila menghadap kiblat haram juga. Ada pun mazhab Syafi'i ada beza tadi. Dalam tandas bila tertutup hukumnya adalah makruh kerana ada dinding. Kalau tak ada dinding haram. Ini mazhab Syafi'i. Ada pandangan sebahagian menyatakan sebagaimana Imam As-Sana'ani menyatakan ada perbezaan ulama sampai 5 pandangan. Ada menyatakan sama, ada dinding, tak ada dinding adalah haram. Ini adalah ikhtilaf ulama, perbahasan ulama. Siapa yang berpandangan bermazhab Imam Syafi'i, maka ada dinding makruh kalau menghadap kiblat. Tidak ada partition, tak ada benda halang macam tandas, maksudnya dia buang qada hajat itu dekat padang pasir ataupun hutan yang terbuka, maka apabila menghadap kiblat hukumnya adalah haram. Ini dalam mazhab Syafi'i.
Seterusnya Nabi sebut jangan membasuh najis dengan tangan kanan, kita dah bahas. Au nastanji bi aqalli min thalathati ahjar. Maksudnya kalau nak istinja menggunakan batu paling kurang 3. Tak boleh kurang daripada 3. Nanti kita akan sampai hadis di belakang ini di mana Rasulullah minta sahabat ambilkan hadis Ibnu Mas'ud nanti, di mana Rasulullah minta Ibnu Mas'ud untuk ambilkan batu. Ibnu Mas'ud bawa batu, dicari-cari ada 2 batu je. Satu lagi dia ambil yang daripada najis. Maksudnya biasanya yang macam batu apa? Tai apa? Tai kambing kan? Tai kambing dia mirip kepada batu. Ketul macam tu. Boleh tak kita guna untuk istinja? Di mana Ibnu Mas'ud ambil bukan tai kambing lah, satu jenis najis yang seketul keras macam tu, dan 2 batu. Lalu Rasulullah ambil yang najis tu, Nabi buang dan kata itu adalah kotor. Hadis lain menambah Nabi mencari yang lain. Maksudnya maka dalam mazhab Syafi'i syarat istinja bil ahjar dengan batu paling kurang 3 batu. Paling kurang. Jadi kalau tak cukup tambah. Paling kurang 3 batu. Adapun kurang daripada 3 batu tak sah, tak boleh. Maksudnya tak bersih najisnya. Itu adalah mazhab Syafi'i. Kerana berdalilkan kepada hadis ini menunjukkan Nabi sebut paling kurang minimanya adalah 3 batu. Allah Subhanahu Wa Taala nanti hadis yang belakang ni memuji sahabat-sahabat yang berada di Masjid Quba. Allah turunkan ayat khas, nanti kita akan bahas hadis itu, di mana dalam Islam disunatkan paling afdal guna batu dan guna air. Ini paling afdal. Kalau nak guna dua-dua. Kalau nak guna satu saja, maka air. Air itu adalah afdal. Kalau nak pilih air ke batu, maka air paling afdal. Kalau nak satu. Kalau nak guna dua-dua, itu paling afdal daripada guna air saja. Maksudnya mulakan dengan batu, lepas tu diiringi dengan air. Itu adalah paling afdal. Ada soalan? Gula batu. Okey. Dia makanan larangan dalam mazhab Syafi'i haram menggunakan makanan untuk beristinja. Buah-buahan, walaupun dinyatakan menggunakan benda yang kesat, boleh juga selain pada batu, benda yang kesat. Yang dilarang oleh Nabi SAW, azmin, tulang, ataupun kuku, ataupun kaca, itu adalah dilarang, tak boleh istinja. Termasuk juga gula batu, tak boleh, kerana di kategori makanan. Buah-buahan pun tak boleh. Kita ambil buah rambutan, kita pun buat istinja, tak boleh. Ataupun durian. Buah durian, dia rasa nak test sekali rasa buah durian, nak istinja dengan buah durian. Dia ambil kulit durian tu istinja, tak boleh juga. Kerana perkara kategori buah-buahan tak boleh, mendatangkan mudarat. Termasuk juga plastik. Kenapa plastik tak boleh? Plastik ini dia benda yang bukan kesat. Dia tak, kalau kita lap tu, dia tak menyerap najis, dia tak bersihkan najis semua. Dia akan, maksudnya dia akan bawa pergi tempat lain. Dia akan licin, maksudnya licin, dia bentuk macam besi, kaca, cermin, plastik. Dia tak menyerap najis, dia tak menghilangkan najis. Dia akan bawa najis ke tempat lain. Maka tak boleh. Benda ini semua tak boleh digunakan untuk istinja. Adapun selain pada itu boleh. Benda kesat yang menyerap najis, maka dibenarkan. Kertas pasir mendatangkan mudarat. Lepas habis najis, habis dia punya tu sekali, maka tak boleh, mendatangkan mudarat.
tak boleh. Yang tisu perbahasan ulama menyatakan yang kesat menyerat najis, maksudnya maka boleh. Termasuk juga daun, dalam mazhab Syafi'i boleh. Kulit kayu boleh dengan syarat kulit itu tak mendatangkan mudarat, boleh. Dibenarkan. Kalau kertas pasir itu mendatangkan mudarat, memang haus nanti. Habis. Maka tak boleh. Dilarang. Ya, ada soalan. Muslimat ada soalan? Ya. Soalan tadi untuk hadas besar guna batu dan sebagainya. Kalau hadas kecil, ya boleh. Sama ada batu ataupun yang kita sebut tadi, digunakan untuk hadas kecil dan hadas besar. Maksud bukan hadas besar, maksud saya buang air kecil, buang air besar. Beza hadas kecil dengan hadas besar. Hadas besar bukan buang air besar. Definisi hadas besar, junub ataupun haid nifas. Tu panggil hadas besar. Bukan berak tak termasuk hadas besar. Buang air besar, ya. Jadi sama ada buang air kecil ataupun air besar, boleh digunakan batu. Syarat dia setelah habis, selesai. Jangan tengah keluar tu kita ambil batu. Tak boleh, dia kena habis dulu. Dan syarat yang kedua, jangan najis itu dah kering. Kalau dah kering tak boleh, dia jadi kikis. Mesti guna air, tak boleh. Itu untuk guna batu lah. Ada beberapa syarat. Dan mestilah benda tu jangan rotok, maksudnya bukan basah. Kalau basah, dalam mazhab Syafi'i lain. Tisu basah, perbahasan. Mungkin orang tanya, Ustaz, baby Ustaz, saya guna tisu basah. Kan baby kan kita bersihkan najis, guna tisu basah kan. Apa hukum dia? Basah. Kita sebut tadi, tisu boleh. Persoalannya, syarat alat istinja itu keras. Bukan, maksud saya yabis, kering. Kering. Kesat maksudnya bukan dikering. Syarat lagi itu kering. Kalau basah tak boleh. Bagaimana pula tisu yang basah? Dekat sini ulama membahaskan dalam mazhab Syafi'i, bahan basah dia akan menyerap. Kalau kita letak, dia akan menyerap, maka dia anggap sebagai macam air. Bila kena najis, atas, yang bawah sekali pun dia anggap sebagai najis. Kalau satu gelas, boleh maksud saya, satu jat, Ustaz, najis kena atas, dia bertakung ke atas, saya ambil yang bawah, boleh tak? Semua dia anggap najis satu jat itu. Jadi macam mana pula dengan tisu yang basah? Kalau dalam mazhab Syafi'i, bila kita lap letak kali pertama tu, maka dia anggap semuanya adalah najis. Kita lap. Jadi cara nak gunanya, biar habiskan najis dulu. Maksudnya sekali kita lap, dah jadi najis ni, habiskan najis, dah habis najis, barulah kita ambil yang bersih ni, kita lap. Maksudnya untuk membersihkan najis, itu lain, bersih. Tapi kalau macam ni tak bersih. Ni tisu basah ada najis, kita lap, lepas tu kita pusingkan dia, kita lap lagi. Sedangkan kali yang kedua ni dah najis dah. Boleh faham Kali yang pertama kena tu tak najis, maksudnya dia boleh hilangkan. Lepas tu dia pusing. Yang kali kedua ni dah dianggap sebagai najis bertemu najis. Boleh faham maksud saya? Tapi kalau untuk dia besar, dia nak ada boleh guna lagi untuk buang lagi, ya boleh buang. Dipanggil buang najis ain dulu. Buangkan najis yang ketul nampak jelas tu dulu, nanti dia ambil najis lain. Walaupun kalau macam ni tak sah, dia guna satu tisu basah, dilap bayi tu, lepas tu dia pun pusing sebelah lain, dah bersih dah tak ada dah, dilap sikit dah bersih dah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, kali yang pertama tu ya boleh, kerana dia tak najis lagi. Jadi ada lagi najis sikit, maka kali yang kedua tu najis bertemu najis, maka tak membersihkan lah, najis bertemu najis. Adapun dia kena ambil yang baru.
Ya, boleh. Yang tu boleh. Maksudnya dihilangkan najis ain semua dulu. Yang tisu yang lain, jangan guna tisu yang dah najis tu untuk lap lagi. Boleh faham maksud saya? Untuk hilangkan ain tak apa, tisu yang sama kita hilangkan dulu. Itu untuk hilangkan ain najis tu dulu. Lepas tu ambil tisu lain, lap untuk menyucikannya. Sekiranya tisu yang sama kita lap, oh ni boleh guna lagi, lap dalam mazhab Syafi'i najis bertemu dengan najis. Kerana yang kali yang pertama tu boleh, kali yang kedua dia dah jadi najis kerana dia menyerap. Lain batu. Kalau batu, benda yang kering, tisu kering, dia tak menyerap. Kita bahagian ni kita guna, bahagian ni tak guna lagi, boleh guna. Begitu juga dikias pada batu. Batu yang ada penjuru yang 3 ataupun batu kita ambil tu ada posisi yang banyak, maka kita boleh letak dan pusing tempat lain, pusing penjuru lain, kerana dia tidak menyerap. Ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia detail sikit. Kalau menyerap maksudnya basah, sekali kena dah dianggap dah tak boleh guna untuk posisi yang lain dah. Kalau batu yang basah, bila kita buat, lepas tu nak bahagian lain dah tak boleh dah. Itu dianggap sebagai basah. Dia menyerap. Ini adalah mazhab Syafi'i. Maka tak boleh. Termasuk juga kain, pakaian yang basah, bila kena najis, pakaian baju hujan, kita kena hujan, lagi kena hujan, basah habis semua. Bila kena najis, maka dianggap basuh, maksudnya najis. Sebab itu adalah mazhab Syafi'i. Dia bila ratab dianggap sebagai, maksudnya menyeluruh. Lain kalau kering, bahagian ni bahagian tu je. Boleh faham Kalau basah dia anggap menyeluruh. Kalau kena najis dia anggap menyeluruh. Kalau kering, baju saya kena najis kat sini, mungkin saya pegang kat sini, saya basuh, dah selesai. Tapi kalau basah semua, kena najis kat bahagian ni, dalam mazhab Syafi'i dia adalah basah, dia menyeluruh. Dia menyerap. Termasuk tisu tadi. Kalau kena bahagian ni tisu tapi dibasah, dia anggap menyeluruh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dia perbahasannya sedemikian. Boleh faham Ada soalan? Yep. Okey. 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 Persoalan sekiranya kencing, maksud saya maksud soalan tadi, percik tu maksudnya direct buka zip, attack kena seluar terus ke macam mana? Okey. Sekiranya kita sebut cara dasarnya kita masuk tandas, kalau kita kencing, kita terus melihat najis tu kena pada pakaian kita, maka itu adalah ain, maka wajib kita hilangkan najis tu. Kita buka zip, kita kencing, nampak kena pakaian kita, kena kaki ke bahagian-bahagian mana, maka wajib kita hilangkan. Begitu ke berak, kita kena nampak, maka itu adalah ain, maka wajib. Tapi dari segi hukmi, contohnya kita tak nampak, tapi kita macam rasa seolah-olah ada percikan, mungkin ada sebahagian merasa sedemikian, maka memadai dengan dibuat macam tu. Sebab itu tak ain, tak nampak, untuk menghilangkan syak dia, dia boleh buat macam tu. Tapi sekiranya dia nampak memang kena najis, wajib hilangkan. Itu dipanggil ain, dah nampak. Hukmi ni dia macam biasa syaitan datang bisik, dia rasa macam ada rasa percik je, itu mungkin najis. Dia rasa syak. Bila dia sedemikian, maka memadai dilap ataupun dipercikkan, kerana hukmi bukan ain, tak nampak. Kalau ain nampak tadi, wajib. Jadi persoalan kat situ, kalau kita nampak memang kena najis, maka wajib. Tapi sekadar kita rasa macam ada percik, saya rasa sebab saya kuat tadi, pantulan kuat, mungkin ada percikan, maka itu memadai, kerana itu adalah syak. Tak nampak. Beza yang nampak dengan rasa syak.
Yang nampak tadi ain nampak jelas, maka wajib. Ya, salam. Salam. Okey. Memang dia percik pada seluar. Kalau selagi dia tidak, seluar tu dilipat tinggi dia. Lipat singgit, okey. Dan anak memang kena pada seluar. Misal apa, anak pernah tengok satu dokumentari. Okey. Dia tunjuk gambar slow motion tau. Okey. Memang air tu memang akan nampak, memang jelas dia percik pada seluar. Gambar macam gambar slow motion punya gambar lah. Jadi pada kita macam ni apa lah, ni kalau kita tak pasal kita ni tak nampak. Tapi kalau gambar tu slow motion memang dia percikkan pantulan dia memang. Kalau di zoom tu memang nampak lah. Okey, tu sahabat kita bagi respon bagus. Maksudnya ada dokumentari yang menunjukkan di mana rakaman mungkin yang visual yang jelas buat slow motion punya nampak percikan tu kena. Okey. Jadi macam saya sebut tadi lah. Macam cadangan tadi bagus, suruh kita jaga. Ya. Ada hadis yang kita sebut nanti Nabi sebut ni, istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabr minhu. Yang mana Nabi sebut, jauhilah sekalian kamu daripada kencing. Maksud jaga-jaga, perhati. Yakni jangan beri berlumur dengan diri kerana kebanyakan azab kubur itu daripadanya, daripada kencing. Kebanyakan azab, fa innal amata azabil qabr minhu. Sesungguhnya kebanyakan umum azab itu, ramai yang kena azab dalam kubur itu disebabkan kencing dan berak. Jadi kencing minhu itu min baul. Jadi betul sahabat kita suruh jaga kencing itu. Ada hadis yang kita tak sampai lagi, hadis yang ke-14 itu. Ya, di mana Nabi suruh jaga. Memang betul lah, jaga. Sebab itulah kencing ini banyak hadis di mana Nabi sebut, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, di mana Nabi jalan satu perkuburan, Nabi melihat dua kubur ni sedang diazab. Lalu Nabi mematahkan dahan, Nabi pacak kepada duduk kubur ni. Nabi kata duduk ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satunya bukanlah azab dosa besar, satunya kerana namimah, dan satu lagi kerana kencing tidak betul. Jadi kencing ini boleh membawa masuk ataupun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur nanti. Jangan main kencing-kencing. Macam sahabat kita sebut, slow visionnya akan nampak. Dari segi hukum syarak, perkara yang ain, ia wajib kita hilangkan. Tak diwajibkan sampai tahap kita ambil yang pembesar, kaca pembesar tu. Panggil apa? Kantar pembesar tu kita boleh letak, tengok mana kena. Tak wajib sampai tahap macam tu. Untuk buat slow vision itu pun attack, tengok mana tu. Tak wajib. Islam tak menyukakan umatnya sedemikian. Jadi hanya sekadar kita lihat secara zahir, apabila kena, ia wajib hilangkan. Sekiranya kita rasa syak macam tadi, ya boleh kita lap. Sekiranya sampai tahap macam tu. Jadi ini kita kena jaga. Ya, Nabi sebut kencing berak ini kena jaga. Jadi lebih pada kencing berdiri. Kalau kita kencing duduk, kemungkinan kencingkan tu tak besar. Jadi pandangan sahabat kita sebut, kalau kencing berdiri mungkin pantulan tu, kalau duduk mungkin kurang. Ya mungkin juga, tapi mungkin kadang-kadang juga kita duduk, mungkin tempat jarak kencing tempat keluar tu dengan mungkin mangkuk najis tu dekat, mungkin dipantau juga. Jadi ala kulli hal, kita sebut kat situ kita jagalah. Berdiri memang dilarang dalam Islam. Boleh kita katakan perbahasan tadi kata makruh, okey. Kalau duduk, walaupun duduk kena jaga juga. Maksudnya nanti kita akan sampai bahagian di mana cara duduk Rasulullah. Kalau kita ikut sunnah Rasulullah, insya-Allah akan selamat. Nanti kita akan sampai hadis-hadis tu. Yep. Ya mungkin macam ni.
Islam taklah sampai menyuka mensyaratkan kalau nak buang qada hajat mesti tanggal semua dan sebagainya, tak. Macam kita sebut tadi, dari segi hukum ain ia wajib tanggal, hilangkan basuh. Kalau secara tak nampak maka tidak, cuma memadai kita telak ataupun percikkan sahaja. Kalau kita nak, kalau dah tandas tertutup tak ada masalah, kita nak tanggal sangkut itu lebih selamat. Kalau kita rasa nak selamat, jadi Islam taklah sampai menyukakan sedemikian. Ala kulli hal, kita qada hajat, kita duduk, buang najis, kita lihat cara ain tak ada pada pakaian kita, maka tak wajib kita basuh. Itu hukum cara dasarnya macam tu. Ada pun kita dalam hati kita rasa mungkin ada juga percik yang sikit kena, kalau kita rasa syak itu, maka boleh kita lap, kita sapu, kita percikkan air bagian kita rasa syak. Itu kaedahnya, untuk kita menghilangkan keraguan kesucian dalam ibadah kita. Mungkin kita boleh guna kaedah macam tu. Okay, ada soalan? Ada, kita sambung hadis yang seterusnya. Hadis yang ke 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala musannif rahimallah walis sab'ati an Abi Ayyub radhiyallahu anhu fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha bi ghaitin aw baulun walakin syarriqu aw gharribu. Maksudnya, bagi 7 diriwayatkan, dan bagi 7 diriwayatkan daripada hadis Abi Ayyub radhiyallahu an, maka kamu jangan berhadap kamu sekalian akan kiblat. Maksudnya janganlah kamu menghadap kiblat, dan jangan memberi belakang. Maksudnya jangan memaling ataupun membelakangi akan dia, iaitu kiblat, dengan berak, iaitu apabila kita berak ataupun kencing, dan tetapi menghadap ke timur atau ke barat, maksudnya bercanggahan dengan kiblat ataupun membelakanginya. Ini adalah hukum di mana Nabi SAW melarang kita menghadap kiblat. Sebagaimana kita bahas tadi berkaitan dengan hukum kiblat tadi, apabila kawasan lapang tak tertutup adalah haram dalam mazhab Syafi'i. Apabila tertutup macam tandas dan sebagainya, ada benda yang tutup, hukumnya makruh. Apabila mendepan ataupun membelakangi adalah makruh. Kalau kita pergi masjid, ada sebagian masjid dibuat membelakangi kiblat, ada. Kalau macam tu, kita boleh, kita sendiri yang pusing, tak apa. Dia bukan masalah tandas tu. Maksudnya tak syaratnya tandas tu, kita tu, biar tandas tu tak kena, maksudnya dia menghadap kiblat, kita yang posisi yang betulkan. Macam itulah. Ataupun rumah kita, ataupun kita pergi tanda awam, mungkin tanda awam ataupun rumah orang lain ke, tanda awam ke, kita tahu kiblat ke situ, tengok tandas tu membelakangi ataupun menghadap kiblat, kita pusing posisi lain. Boleh, tak apa, menyerongkan sikit, jangan straight. Kita mainkan peranan, tak apa. Maka terlepas, hukumnya makruh kalau menghadap kiblat, kalau tandas. Ini mazhab Syafi'i, kita dah bahas. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaita falyastatir. Maksudnya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa datang ia akan berak. Maksudnya siapa yang berkehendak, siapa hendak menunaikan qada hajat, berak, maka hendaklah bertutup, maksudnya jaga aurat. Maksud dekat sini falyastatir, sitrun, menutup. Dalil ini Imam As-Sana'ani menyatakan dalil menunjukkan wujub
sitrul aurah, wajib menutup aurat. Maksud wajib menutup aurat ini, tak boleh kita dedahkan aurat kita kepada umum, walaupun dalam keadaan kita buang air kecil ataupun air besar. Lain dalam tandas tak apa. Dalam tandas ditutup, maka tak apa kita nak buka macam sahabat kita sebut tadi. Kalau rasa nak mudah lagi ataupun jangan ada syak, tanggalkan seluar terus. Dalam tandas tak apa. Kalau di tengah padang pasir contohnya, jangan. Terkejut orang nanti. Ataupun hutan dan sebagainya, jangan. Jadi kita sekadar keperluan saja. Kadang-kadang manusia ini dia takut kepada kotor pakaian dia, sehingga dia tak takut jaga aurat dia, ataupun tak takut aurat dia tu terdedah. Kadang-kadang, terutamanya saya sebut dalam ta'ala, sama ada ikutlah muslimin ke muslimat ke, kadang-kadang dia lalu satu tempat ada air lecak, dia angkat kain dia, diselak kain dia melebihi lutut bagi lelaki. Kalau perempuan pula, diselak bukan main, dia punya air lecak tu sikit je, diselak sampai naik atas daripada lutut lagi. Pak Imam jalan kat belakang tu tengok, aduh, pening kepala. Jadi itu semua tak boleh. Kadang-kadang ada juga sebagian muslimin ambil wudu, walaupun dalam keadaan ambil wudu, ni Nabi sebut, walaupun ambil qada hajat, jaga aurat, apatah lagi ambil wudu. Ambil wudu ketika nak basuh kaki, dia selak bukan main orang kampung, macam pergi kebun, diikat, lepas tu dia selok kat belakang. Panggil apa istilah dia? Cawat dia selak, lepas tu cawat. Kita tengok terkejut. Padahal nak basuh kaki je, dia takut basah dia punya kain plekat tu. Ini adalah haram sebab tempat umum, tak boleh. Lain dalam tandas bilik dan sebagainya, tertutup. Ini adalah tempat awam, tempat umum, maka haram mendedahkan aurat. Kerana tidak ada jaminan bahawa orang lain tak nampak. Contohnya tempat ambil wudu, memang tempat awam, orang pergi ambil wudu dan sebagainya, maka tak boleh dibuat sedemikian. Bayangkan Aisyah menyebut, di mana Nabi sebut, walaupun man atal ghaitin, siapa hendak membuang air besar, buang air besar, Nabi suruh jaga, falyastatir, hendaklah dia menutup, maksud jaga aurat. Apatah lagi ambil wudu, apatah lagi nak elak air longkang ke, air ni ke, air percik ke. Ni nak elak air longkang ataupun air percik sampai selak aurat dan sebagainya, maka tak boleh. Terutama juga muslimat. Muslimat ni aurat dia kena jaga. Naik motor, mungkin kalau skuter tak apa sikit kot, skuter. Skuter dia naik motor, mungkin dia letak kaki depan tu kan, boleh tahan. Kalau naik motor lagilah EX5 kan. Jadi pakai seluar, pakai stokin, pakai seluar. Kalau tak nanti akan terdedah aurat. Nauzubillah. Kalau dedah aurat haram hukumnya. Tak boleh. Kalau saya dah cuba, saya pakai kain plekat naik motor, mesti nampak betis. Saya fikir orang perempuan mestilah, saya dah cuba dah macam mana pun tak boleh. Kalau labuhkan silap-silap, kain tu masuk dalam rantai. Masalah pula tu lagi. Jadi perempuan kalau nak, dia pakai seluar dalam supaya menutup aurat dia. Kalau tak, akan mendedah aurat. Jangan guna istilah darurat pula. Itu maksudnya ada pilihan lain. Tak boleh. Maka hukum walaupun dalam keadaan qada hajat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga aurat. Hadis yang seterusnya, wa anha radhiyallahu an, maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranak
Akhrajahul khamsah wa sahahu Abu Hatim wal Hakim. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tandas, daripada qada hajat, buang air besar, berak, Nabi akan baca ghufranak. Maksudnya wahai Tuhanku, ampunilah daku. Ghufranak maksudnya Allah ampunilah dosaku. Riwayat ini pendek je, ghufranak. Ada riwayat yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Ada yang doa lain, alhamdulillah ahsani fi awwaluhu wa akhiruhu, fi awwalihi wa akhirihi. Ini banyak doa. Cuma yang menjadi doa yang masyhur, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Boleh kita nak baca pendek, ghufranak, boleh. Tak ada masalah. Ustaz, saya tak ingat panjang, saya nak baca pendek, boleh. Bacanya ketika mana? Ketika keluar, dekat luar. Dalam tak boleh sebut nama Allah. Boleh dengan dalam hati, boleh, tak apa. Dalam hati tak apa. Kalau nak baca jugalah dalam hati. Jadi apabila Nabi keluar, Nabi sampai kat luar, Nabi baca ghufranak, boleh kita baca macam tu pun boleh. Ni riwayatnya, riwayat Imam khamsah, lima Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu yang dimaksudkan Imam Rawahul Khamsah. Kita boleh baca macam tu pun boleh. Nak pahala lebih sikit, tambah ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, saya tak ingat panjang sangat, baca pendek. Ghufranaka, tu maksud dia. Ya Allah, ampunilahku. Kenapa lepas keluar petandas minta keampunan? Kenapa tak bersyukur? Kalau biasa kita lepas sembahyang, pertama sekali lepas sembahyang disunatkan kita baca apa? Astaghfirullah, minta keampunan kan? Mungkin dalam solat kita tu ada salah, ada silap, ada kekurangan. Lepas kita qada hajat, kan benda nikmat. Kenapa kita meminta keampunan, tak memuji, tak syukur? Jadi di situ sebagian riwayat menyatakan alhamdulillah alladzi adhaba anni, kerana syukur. Dalam ni ghufranak, meminta keampunan. Ya, dalam tandas pun boleh kita melakukan kesalahan macam kita sebut tadilah. Dalam tandas mungkin bercakap, dan kalau ikut adabnya, ikut sunnah Rasulullah, segera, mungkin kita duduk lama-lama, ataupun kita tidak mengikuti sunnah, maka boleh. Ataupun tidak ikut sunnah, maksudnya masuk kaki kanan dulu ke dan sebagainya, maka kita baca. Ini adalah sunat. Nak baca boleh, tak nak baca pun tak apa. Kalau kita buat, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Okey. Okey. Kalau stiker ada yang tak dalam Kalau tak dalam, salah lah. Kita dah sebut segala ayat-ayat Allah, kalimah Allah, zikrullah, zikir dan sebagainya, jangan letak dalam tandas. Dan ada sahabat kita juga bagi tahu, ada satu tempat di mana dalam tandas tu ada speaker, dan waktu azan speaker tu akan dengar juga. Ini semua adalah dilarang dalam Islam, tak boleh. Kalau dia tampal luar kawasan daripada tandas, luar tandas, jangan dalam tandas, letak dekat luar. Boleh tampal, tak ada salah, tapi kat luar. Doa masuk, doa keluar. Jangan doa masuk tak keluar, doa keluar kita tak dekat dalam tandas. Tak boleh. Kalau masjid tak apa, doa masuk tandas, doa masuk masjid kita dekat luar, bahagian luar masjid, orang datang nampak. Doa keluar masjid kita pun tak dalam masjid, supaya daripada dalam nampak. Tandas tak boleh lah. Sebab tandas adalah dilarang. Segala nama-nama Allah, zikrullah dan sebagainya tak boleh.
najis tu, mana tak ada najis dalam luar tu kan boleh ambil wudu. Okey. Najis dah tak ada dah flush dah. Tandas memang kita cara zahirnya tempat najis, maksudnya tempat qada hajat lah, najis lah ada. Kalau kita nak ambil wudu, paling afdalnya ialah kita bersihkan dulu sebelum ambil wudu. Sebab kita takut percit kena pakaian kita apa kan. Kita takut yang percit tu bukan sekadar air ambil wudu kita, tapi air yang najis tu. Jadi mungkin kita tak, kalau rumah kita mungkin kita yakin bahawa kita yang bersihkan dan kita jaga. Kalau tanah awam ni mungkin, ataupun tempat yang kegunaan ramai, mungkin dia kencing, lepas tu dia tak bersihkan betul-betul najis tu sebagainya. Sebelum ambil tandas, sebelum ambil wudu tu, kita bersihkan dulu sikit. Maksudnya kita jirus dulu, kalau pam tu kita tarik dulu ke, supaya kita yakin ambil wudu tu adalah bersih. Maka kita ambil wudu, percitkan itu memang kita dah yakin dah bahawa apa yang percit itu adalah bukan daripada najis, adalah bersih. Sebab kita dah yakin dah, untuk menghilangkan syak dekat situ. Sebab kita masuk-masuk tempat itu, kita tak tahu adakah najis ataupun tidak. Sebab cara zahirnya tempat itu adalah tempat najis. Untuk hilangkan syak itu, kita bersihkan dulu sikit apa. Buka pipe, ada wayar tu, sembuh sikit. Jadi air tinggal tu kita dah yakin dah, air tu adalah air yang kita buka tadi, adalah suci. Maka kita ambil wudu, percit kena baju pakaian basah kita pun, kita dah yakin itu adalah suci. Maka tak perlulah kita nak basuh apa-apa, itu adalah air yang suci. Maka kaedahnya baguslah, macam itulah kaedahnya. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Apa yang baik boleh kita ambil sebagai manfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.